Shalom adik-adik, apa kabar? Saya harap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran 44 yang membawa tajuk Yusuf menjadi pembantu Fir'aun. Adik-adik masih ingat tajuk pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana Allah menyertai Yusuf. Baiklah adik-adik, tanpa membuang masa, mari kita dengar cerita. Berhampiran dengan penjara di mana Yusuf tinggal ialah bangunan istana yang cantik. Raja Mesir tinggal di sana. Baginda dipanggil Fir'aun. Pada suatu malam yang sunyi, pengawal-pengawal istana dan hamba-hamba yang bertugas berjalan dengan senyap supaya mereka tidak mengganggu tidur Fir'aun. Fir'aun sedang tidur dengan nyenyak di biliknya, berselimutkan selimut sutera yang berwarna indah. Pada malam yang sunyi itu, Raja Mesir itu bermimpi. Dalam mimpinya, Baginda sedang berdiri di tebing sungai Nil, sungai yang terbesar di Mesir. Tiba-tiba Baginda terlihat 7 ekor lembu yang gemuk dan kulitnya licin berkilat keluar dari sungai, lalu memakan rumput di tebing sungai itu. Ia adalah satu pemandangan yang indah melihat lembu-lembu yang gemuk itu meragut rumput dengan tenang. Tetapi, tiba-tiba 7 ekor lembu yang kurus kering pula muncul dari sungai Nil. Lembu-lembu yang kurus itu memakan lembu-lembu yang gemuk. Tetapi, lembu-lembu yang kurus itu tidak bertambah gemuk, walaupun selepas mereka memakan lembu-lembu yang gemuk itu. Fir'aun tersedar dari mimpi dan tertanya-tanya apakah maksud mimpinya itu. Tetapi apabila dia tertidur semula, dia bermimpi untuk yang kedua kalinya. Kali ini, dia melihat 7 bulir gandum yang berisi dan masak pada satu tangkai. Selepas itu, Fir'aun melihat 7 bulir gandum yang lain yang kempis dan layu kerana ditiup angin gurun. Bulir gandum yang kempis itu menelan ke-7 bulir yang berisi. Tetapi, mereka tidak menjadi gemuk selepas itu. Kemudian Fir'aun terbangun. Baginda tidak dapat tidur sepanjang malam itu. Dia terus-menerus memikirkan tentang mimpi-mimpi itu. Apakah maksud mimpi-mimpi itu? Awal pagi lagi Fir'aun sudah duduk di atas taktanya. Baginda mengumpulkan ke semua orang bijaksana di dalam kerajaannya. Baginda meminta mereka untuk memberitahu maksud mimpi-mimpinya. Tetapi tiada seorang pun daripada mereka yang dapat memberitahu Fir'aun akan maksud mimpi-mimpi tersebut. Pengurus minuman yang melayan di meja raja melihat Fir'aun yang dalam kerisauan. Dia terdengar tentang mimpi Baginda yang aneh. Tiba-tiba dia teringat, 2 tahun yang lepas, dia sendiri ada bermimpi dan Yusuf memberitahunya maksud mimpi itu. Oleh itu dia berkata kepada raja, "Jangan risau, hamba tahu orang yang boleh mentafsir mimpi-mimpi tuanku." "Siapakah dia? Apa namanya?" tanya raja. "Namanya Yusuf, seorang lelaki dari Kanaan. Hamba bertemu dengan dia di penjara dan dia memberitahu hamba maksud mimpi hamba. Dia meminta hamba untuk memberitahu tuanku yang dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Bawa Yusuf dari penjara, dia harus menghadap petak," perintah raja itu. Dengan segera hamba-hamba mengikut perintah raja itu. Yusuf diarahkan untuk bercukur. Kemudian baju yang baru dipakaikan kepadanya menggantikan baju penjaranya. Pintu penjara dibukakan. Yusuf melihat matahari dan menghirup udara yang segar lagi setelah dipenjarakan buat masa yang panjang. Semasa dia dipimpin ke istana raja, dia melihat sebuah taman yang indah. "Terima kasih Tuhan," bisik Yusuf. "Allah telah menyebabkan pengurus minuman itu teringat akan dia dan sekarang dia telah dibebaskan dari penjara." Yusuf dipimpin ke sebuah ruang yang besar di mana Fir'aun sedang duduk di atas taktanya. Yusuf bersujud sampai ke tanah untuk memberi hormat kepada Baginda. "Adakah kamu Yusuf, hamba dari Kanaan?" tanya Fir'aun. "Beta diberitahu yang kamu telah memberitahu maksud sebuah mimpi." "Hamba tidak boleh melakukannya," kata Yusuf. "Tetapi Allah boleh memberi jawaban yang tuanku mahukan." Kemudian raja memberitahu Yusuf mengenai mimpi-mimpinya.
Apabila Yusuf mendengar mimpi-mimpi tersebut, Tuhan memberitahunya apakah maksud mimpi-mimpi tersebut. Lalu Yusuf menjelaskannya kepada raja. Kedua-dua mimpi itu mempunyai maksud yang sama. Allah telah menunjukkan kepada tuanku apa yang akan dilakukannya. 7 ekor lembu yang sihat dan gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi bermaksud 7 tahun yang baik. Selama 7 tahun, Mesir akan mempunyai tuaian yang berkelimpahan. 7 ekor lembu yang kurus dan hodol dan 7 bulir gandum yang kurus dan kering bermaksud 7 tahun kebuluran yang akan melanda selepas 7 tahun yang berkelimpahan. Allah akan melakukan hal ini tidak lama lagi. Sebab itulah tuanku mendapat 2 mimpi yang serupa. Apa yang harus beta lakukan? Tanya raja itu. Yusuf memberikan nasihat yang sangat baik kepada raja. Tuanku harus melantik seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab semasa 7 tahun yang berkelimpahan, kata Yusuf. Dia harus membina sebuah gudang di semua kota di Mesir dan mengutip gandum semasa 7 tahun yang kaya itu. Gandum ini perlu disimpan di dalam gudang itu supaya pada tahun-tahun kebuluran nanti ada makanan yang cukup untuk semua orang. Jadi, negara tidak akan musnah disebabkan oleh kebuluran itu. Apabila Firaun mendengar penjelasan Yusuf, dia pun berkata, Yusuf, beta akan jadikan engkau sebagai orang yang akan menjaga segala-galanya di Mesir, kerana roh Allah memimpin engkau. Kemudian, Firaun menanggalkan sebentuk cincin dari jarinya dan memberikannya kepada Yusuf. Dengan ini, beta mengangkat engkau untuk bertanggung jawab atas seluruh negara Mesir. Yusuf dipakaikan sehelai jubah linen yang halus dan seutas rantai emas pada lehernya. Selepas itu, Yusuf dibawa menaiki kereta kuda diraja ke seluruh Mesir. Semua orang tunduk kepadanya untuk menghormati dia sebagai pembantu Firaun yang baru yang akan membantu orang Mesir. Tidak lama kemudian, Yusuf pun mula bekerja sebagai pembantu Firaun. Dia mengarahkan supaya sebuah gudang dibina di setiap kota untuk menyimpan gandum. Tibalah masanya untuk Yusuf berkahwin. Firaun memberikan putrinya untuk menjadi istri Yusuf. Mereka mempunyai 2 orang anak lelaki. Yusuf berasa sangat gembira kerana dia sudah mempunyai keluarganya sendiri. Dia tidak begitu merindukan keluarganya di Kanaan lagi. Dia menyatakan hal ini melalui nama-nama yang diberikannya kepada anak-anaknya. Anak yang pertama bernama Manasye, yang berarti Tuhan telah membuat aku lupa akan segala penderitaanku. Anak yang kedua dinamakan Efraim, yang bermaksud Tuhan telah memberikan anak kepadaku di negeri aku mengalami kesukaran. Baiklah adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini. Sebelum itu, mari kita menghafal ayat hafalan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Baiklah adik-adik, sampai kita jumpa lagi. Bye.